Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan jenis-jenis cukai dan kesan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perorangan dan kewangan. Okay, so jadi yang pertama kita nak huraikan tentang cukai pendapatan. Okay, so ini adalah logo HDN lah. Okay. Cukai dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia, serta individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentafsirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Okay, kemudian laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengukuhkan borang nyata pencukai BDNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet easy hasil. Okey, kemudian sistem taksiran kediri digunakan. Okay, kemudian pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amal tertentu. So maksudnya kat sini mungkin kamu pun tak tahu apa tu cukai kan, sebab kamu belum bekerja lagi. Okay, so jadi bila kamu dah bekerja, ada pendapatan, kena ada pemotongan cukai lah. Okay, dekat pendapatan kamu. Okay, so jadi bila kita dah bayar cukai, rekod-rekod yang kamu beli barang kena simpan lah. Okay, supaya boleh disemak dengan pihak LSDN bila diperlukan lah. Okay, contohnya macam beli barang komputer, adalah barang-barang yang tertentu yang dibagi rebate. Okay, komputer, perubatan, insurans, itu semua rekod-rekod tu kena disimpan. Okey. Kemudian taksir sendiri. Okay, pertama kita akan buat taksir sendiri di online lah. Okey. Membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan kita sandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Okey. Kemudian tarikh akhir borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan borang BE pada 30 April, manakala individu yang menjalankan perniagaan borang B pada 30 Jun. Okey, jadi kalau tak berniaga akan diisi borang ni lah. Kalau yang berniaga borang B. Okey, kenapa kena kalau dalam berniaga ni sangat penting lah. Macam orang yang bergaji memang dia akan potong siap-siap. Okey, so memang tak boleh lari lah. Tapi kalau yang berniaga online ke apa ke, sangat penting. Okey, untuk isytiharkan kita punya keuntungan tu, pendapatan. Okey, kerana daripada situlah bank-bank ni boleh tengok kita punya profile. Okey, kita ni ada buat potongan cukai ke, kita declare kita punya pendapatan. So jadi bila kita declare kita punya pendapatan melalui cukai perniagaan ni, bank boleh bagi pinjaman dekat perniagaan. Okey, biasanya kalau macam kalau kita berniaga kecil-kecil, mungkin modal tak berapa besar, so jadi mungkin tak perlukan buat pinjaman. Tapi misal kata kalau kamu berniaga yang perniagaan yang besar-besar lah, okey, kalau kita nak tambah cawangan ke atau nak besarkan perniagaan, dan tentu kita kena buat pinjaman. Okey, so jadi bank-bank akan tengok benda ni. Okey, so, sebab sebenarnya pendapat cukai jangan lari. So jadi lagi banyak kamu bayar cukai sebenarnya, so jadi lagilah pihak HDN tahu atau bank tahu kamu punya pendapatan lebih besar. So bila pendapatan lebih besar, bank ni akan yakin kamu ada duit yang banyak untuk dan boleh konsisten bayar pada bayaran komitmen. Okey. Okey, seterusnya kita kepada simpan rekod. Inilah yang cikgu cakap tadi. Kita kena simpan rekod tu. Borang seperti borang dari asal perlu disimpan selama 7 tahun. Simpan di dalam file folder. Okey, sebab kadang-kadang akan diminta, walaupun kadang-kadang dia tak semak, macam tak check kan, dah lepas semua. Tapi kalau tiba-tiba diminta, kamu kena tunjukkan. Okey, lepas tu dah simpan rekod. Okey, pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada LSDN ataupun melalui potongan cukai bulanan. Okey, so jadi kalau macam potong gaji ni melalui, kalau ada apa, kalau cari orang kata apa ni, bekerja bergaji ni ada akan potong cukai. Okey, LSDN ni kita sekarang dah mudah lah, kita dah boleh bayar secara
online. Okey, tak perlu nak sampai pergi ke apa tu, kaunter. Okey, so jadi ini adalah kesan-kesan pengelakkan cukai. Okey, mungkin kamu tengok banyaknya perkataan kan. Okey, memang kita kena belajar benda ni sebab silibus sebelum ni memang tak ada benda ni. Tapi sebagai pengenalan kat kamu, sekurang-kurangnya kamu tahu apa tu cukai. Okey. Okey, kenapa kena kesan mengelak cukai ni? Pertama, kalau tidak maklumkan layak dikenakan tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, okey, boleh didenda sehingga 200 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey, so perundangan dia inilah akta dia. Okey. Okey, kemudian tidak melaporkan pendapatan sebenar di BNCP. Okey, so jadi dia punya denda dia RM1,000 hingga RM10,000 dan 200% atas cukai terkurang lapor. Okey, kamu jangan risaulah, memang cikgu pun tak boleh nak ingat ni semua. Tapi ini sebagai orang kata info kita tahulah. Okey, serba sedikit daripada tidak tahu langsung. Okey. Okey, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai pendapatan atau orang lain. Okey, so jadi dia boleh denda sehingga RM1,000 hingga RM10,000 atau penalti 200%. Okey. Ni dia punya atau pendapatan sengaja. So jadi ni denda dia. Okey. Okey, so yang pertama cukai jalan. Jalan ni rotek lah. Kalau kamu naik motor pun ada cukai juga. Kereta pun ada cukai. Ni kereta lah. Okay, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kenderaan. Pengguna kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh temat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan lesen berkendaraan motor yang wajib diletakkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Okey, so ini untuk kereta lah. Kalau motor tu yang dia punya apa tu, yang dekat yang kecil tu kan, kamu boleh simpan dekat motor. Biasa orang simpan dekat motor lah supaya tak hilang. Atau simpan dekat bawah seat tu kan. Lepas tu letak cover lah supaya tak basah atau rosak. Okay, kemudian kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke pos Pakom untuk diperiksa. Okey. So jadi kalau dah lebih setahun perlu dihantar. Okay, laporan pemeriksaan pos Pakom dan bayar cukai perlu dihantar ke Jabatan JPJ untuk mengaktifkan balik cukai jalan. Okay, sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak diperkenankan untuk berada di atas jalan raya. Okey, siapa yang kutip cukai jalan ni? Iaitu JPJ. Okey, so kesan tak bayar cukai kereta kenderaan boleh dinaikkan tidak melebihi RM2,000. Seterusnya adalah cukai pintu. Okey, apa itu cukai pintu? Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey. So jadi cukai-cukai yang misal kata dalam kereta rumah-rumah ni ada cukai pintu lah. So jadi kos-kos ni yang diambil untuk agak sampah dekat depan rumah kamu, atau bersihkan longkang, atau potong rumput. So jadi cukai ni lah yang membiayai kos-kos perkara tersebut. Okay, cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okay. So siapakah yang mengutipnya? Okay, pihak berkuasa tempatan itu majlis daerah. Okey. Okey, bayar cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan tunggakan. Okay, kemudian notis dalam borang E akan dikeluarkan. Okey. Lepas tu masa gagal menjalani tunggakan dalam 15 hari pada notifikan, waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Disita ni maksudnya kerajaan boleh ambil harta tu kalau tak nak bayar, kan? Okey. Atau ni tahu ni, waran tahanan ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Okay, lepas tu cukai tanah. Ni kalau ada tanah-tanah kosong je kamu, okey.
tu pun kena cukai juga. Okey. Cukai dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsir sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Okey, siapakah pihak yang mengutip? Pihak berkuasa seperti pihak berkuasa negeri, iaitu pejabat tanah dan galian. Okey, saja kesan pengelakkan cukai. Okey, bayar cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang terdekat, masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh yang terdekat dalam notis tuntutan. Okey, so tindakan notis tuntutan dalam borang 6E akan dilakukan, tanah boleh dirampas atau diwujud hak. Kalau tak bayarlah. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, so ni masih baru jugalah, tahun 2018. Okey, so jadi biasanya ini dia antara apa? Kan sekarang kan ramai online, ramai ni, so jadi pendapatan dia orang tak declare. So jadi dia keluarkan ni supaya apa? Boleh tahu cukai apa? Cukai satu benefit dia bila kita, macam cikgu cakap tadilah, bila kita declare cukai pendapatan, kita boleh buat pinjaman dengan bank. Okey. Tapi dia ada syarat juga. Okey, bukan dah setakat benda kecil-kecil tu tak payah pun tak apa. Tapi kalau yang besar, bukan tak payah pun tak apa, maksudnya kalau dah sustain dah boleh stabil, buat cukai jalan dan perkhidmatan ni. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan boleh dikuasakan pada 1 September 2018, terdiri daripada dua jenis, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi dan kad kredit dan sebagainya. Okey, kemudian pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah akta cukai jualan 2018. Kalau pendapatan dia RM500,000, kena daftar ni. Okey, di bawah akta cukai jualan 2018. Manakala pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun. Pembekal perkhidmatan penyedia makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan lebih nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftar bawah akta cukai perkhidmatan 2018. Okey, pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh tertentu. Okey, siapa yang kutip? Iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, so kemudian kita pergi kepada kesan pengelakan cukai. Okey. Okey, yang pertama, kalau saja-saja tak nak bayar. Okey, sengaja mengelak cukai dan membantu orang lain. Ada pertama 10 kali ganda hingga 20 kali ganda. Okey, so jadi yang ni yang kedua. So kamu boleh baca lah ni Okey, so jadi yang ni amount cukai ni tidak dapat ditentukan. So RM50,000 hingga RM500,000. Yang ini kurang. So RM2,000 hingga RM30,000. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, jelaskan maksud cukai pintu. Okey, so jadi cukai pintu adalah, kita boleh tengok dekat inilah maksud dia. Okey, cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau hartanah untuk membiayai kos penggunaan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, lepas tu soalan nombor 2. Penciptaan membiayai sebuah kereta. Cukai jalan kereta itu sudah tamat tempoh pada 7 Jun 2019. Dia terlupa untuk memperjualbelikan jalan. Uraikan kesan jika masih memenuhi kereta itu. So kesan adalah, sekarang cukai dia tak bayar road tax kan. So apa yang tindakan yang dikenakan. So jadi misal kata
tak bayar cukai yang sah, boleh denda ke tidak melebihi RM2,000. Okay, kemudian uraikan pihak yang perlu berdaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okay, ini kamu boleh tengok dekat nota kat sini, buku teks. Ni. Okay, Akta Cukai Jualan 2018 ni kan. Okay, pengeluar atau penipuan dengan nilai jualan beranak bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Inilah daripada. Okay, lepas tu apakah perbezaan antara cukai tanah dengan cukai pintu? Okey, so apa perbezaan yang kita tengok? Okey. Cukai pintu ia dikutip oleh majlis bandaran atau majlis daerah. Manakala cukai tanah ia dikutip oleh pejabat tanah dan galian. Okey. Kemudian soalan yang terakhir, apakah kesan jika seseorang sengaja mengelak cukai pendapatan? Okey, so tak nak bayar. Saja tak nak bayar, so apa yang akan diberi tindakan lah. Ni. Okey, so jadi kalau misalnya kata cukai pendapatan ni kamu tak bayar, saja-saja je, so jadi boleh dindakan sehingga RM1,000 hingga RM20,000 atau dipidana tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang berlaku. Okey, so itu saja untuk topik ini. Sekian, terima kasih.